Okey, Yang Berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, Negeri Sembilan masyhur terbilang, banyak dagang datang menghimpit. Tuan umpama bintang gemilang, titipkan amanat barang sedikit. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan Yang Berhormat Datuk Seri Syaziman bin Abu Mansur, Menteri Kejaraya Malaysia merangkap ahli Parlimen Tampin seterusnya merasmikan kempen gerakan membaja peringkat Parlimen Tampin tahun 2012. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang bahagia Tuan Haji Abdul Ghaffar bin Datuk Haji Burhanuddin, Tuan Pengarah Resda Negeri Sembilan, yang bahagia Tuan Haji Tajudin bin Ahmad, Pengarah Bahagian Kewangan dan Belanjawan Resda Negeri Sembilan, yang bahagia Puan Maznah, Wakil Tuan Pegawai Daerah Tampin, yang berusaha Puan Dariswati bin Daud, Pegawai Resda Daerah Tampin, pegawai-pegawai kanan Resda peringkat negeri dan daerah, datuk-datuk, ketua-ketua kampung, Tuan Imam, Tuan Haji Ramlan, pengurusi-pengurusi JKK, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, pertama-tamanya sukalah saya memanjatkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana di petang yang berbahagia ini diberi kesempatan dan kesihatan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam satu acara, iaitu majlis pelancaran kempen gerakan membaja peringkat Parlimen Tampin. Sebelum saya memanjangkan ucapan, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih saya kepada pihak Resda kerana jarang-jarang sekali saya dapat menghadirkan diri dalam jemputan daripada Resda ni. Jadi hari ini ada kesempatan dan kebetulan masa yang sesuai dengan Resda, maka dapat saya bersama-sama pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih atas jemputan ini. Dan perjumpaan ini juga begitu istimewa sebab kita adakan dalam kawasan yang mana boleh dijadikan contoh lah pada hari ini, iaitu kawasan Kebun Getah yang saya tengok amat cantik lah. Kalau nak ikut pejabat, inilah pejabat paling baik sekali. Besar pejabat. Pejabat menteri pun tak besar macam ni. Pejabat ni tak tahu 30 hektar pun. 30 hektar? 30 hektar pejabat dia. Pejabat menteri kecil je. Ini pejabat ni hanya 30 hektar besar dia. Air condition sentiasa dekat dengan alam sekitar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila mendengar ucapan pengarah Resda negeri tadi, sekali lagi kita lihat pada hari ini usaha yang dimainkan oleh kerajaan untuk sentiasa membantu semua masyarakat, kelompok masyarakat yang ada dalam negara kita. Walaupun kita tahu hasrat pucuk pimpinan negara Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang ada pada hari ini, ingin membawa negara ini menjadi negara maju pada tahun 2020 selaras dengan wawasan 2020 dulu yang diaspirasikan oleh Tun Mahathir Mohamad. Tapi tidak pernah sekalipun kerajaan yang ada pada hari ini melupai tanggungjawab bagi menjaga ataupun meningkatkan pendapatan pekebun-pekebun kecil yang ada dalam negara kita, tuan-tuan dan puan. Ini terbukti bila Tuan Haji Ghaffar bagi tahu program-program yang disediakan dari segi tanam semula, mengajar, membaja dan sebagainya. Menunjukkan bagaimana kerajaan yang begitu peka
prihatin, bertanggungjawab kepada semua pihak lapisan rakyat yang ada dalam negara kita. Kita tahu bahawa hari ini pekebun-pekebun kecil bukan saja diberikan baja dan sebagainya, tetapi diberikan tunjuk ajar bagaimana membaja, bagaimana menoreh getah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, sebenarnya tanggungjawab kerajaan yang ada pada hari ini dari segi menjaga rakyat begitu meluas. Sebagai contoh, pagi tadi di kalangan mereka-mereka yang berpendapatan kurang daripada RM3,000 pada tahun ini, sebagaimana yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada Belanjawan tahun lalu, dia telah menjanjikan bantuan-bantuan kepada masyarakat ataupun golongan-golongan pendapatan rendah. Di Tampin saja pagi tadi 500 orang saya sampaikan bantuan rakyat satu Malaysia, yang mana jumlahnya RM500 seorang, sebanyak RM500. Dan di Tampin jumlah penerima, mereka yang menerima bantuan rakyat satu Malaysia ini jumlahnya tak kurang daripada 8,000 orang yang dapat di kawasan Tampin ini. Maknanya kerajaan tidak pernah lupa bagi mereka-mereka yang berpendapatan rendah. Itu bukannya dongengan. Kerana dulu-dulu pada peringkat awal bila Datuk Seri Najib umumkan ingin sampaikan bantuan rakyat satu Malaysia, ramai pihak kata itu hanyalah janji-janji kerajaan, terutamanya pada tahun ini. Kerana diura-urakan pilihan raya tahun ni, dia katakan kerajaan akan momokkan, gula-gulakan rakyat. Kita nak bagi RM500 kepada orang yang berpendapatan kurang daripada RM3,000 tahun ini. Dan kerajaan juga kata dia akan bagi bantuan sekolah RM100 kepada anak-anak yang bersekolah. Tetapi bila saya sampaikan bantuan pagi tadi dan sebelum ini kepada semua masyarakat yang kurang daripada RM3,000 ini, di kalangan semua yang menerimanya berasa dengan lapang hati. Dan mereka-mereka yang selama ini yang mengatakan kerajaan ingin menggula-gulakan mereka pun terima juga. Bukan kata dia tak nak lah, sebab selama ni kalau dia kata selama ni benda tu tipu, tapi bila nak ambil, dia ambil juga. Ini yang berlaku. Malah di kalangan mereka ni yang kalau sebelum ni mungkin duduk di kedai kopi mencaci kerajaan, nak cuba tipu rakyat dan sebagainya, dioranglah yang datang lebih awal pada yang lain. Kalau program tu tadi saya sampaikan bantuan pukul 11 di Dewan Besar Majlis Perbandaran Tampin, saya dimaklumkan pukul 10 orang dah penuh kat dewan tu, termasuk orang yang mengutuk kerajaan ni. Ini maknanya apa yang kerajaan kita ada pada hari ini, apa yang kita janjikan kepada rakyat, kita tunaikan. Kita bukannya kerajaan buat janji tetapi kita tak jaya tunaikan, dan kita bagi semua yang terbaik. Macam contoh baja yang ada depan saya ni. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, saya ni bukanlah pakar baja ataupun saya tahu dalam industri pertanian, tapi tanyalah pengarah di sedaer negeri. Baja ni adalah satu baja yang diluluskan oleh kerajaan, baja yang begitu berkualiti yang ada dalam negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Percayalah kalau baja ni betul-betul sampai kepada pokok. Kalau betul sampai daripada pokok, tuan-tuan ni akan jadi sihat. Yang tak sihat, kalau baja ni tak sampai ke pokok, dia pergi tempat lain. Itu saya tak sihat. Sebab baja ni ada masa dia tak sampai ke pokok. Baja ni memang kualiti tinggi. Kerana kadang-kadang bila ada pemberian bantuan daripada kerajaan, ramai pihak kata, alah, dia bagi benda yang tak ada kualiti, dicampur macam-macam, dibagi untuk kita tabur pun hasil dia tak akan bertambah dan sebagainya. Itu rekaan saja. Sebenarnya kerajaan tak pernah menghasilkan produk-produk yang tidak berkualiti untuk kegunaan rakyat. Sebab itu kalau dikatakan oleh pengarah tadi, guna baja ini, percayalah hasilnya meningkat. Dan kerajaan tak pernah meletakkan kualiti itu perkara kedua untuk pembangunan pekebun-pekebun kecil dan kawasan-kawasan luar bandar. Banyak contoh pada hari ini
bahawa sebenarnya tidak ada perbezaan sama ada kita berada di bandar ataupun di luar bandar dari segi kemudahan-kemudahan kepada rakyat ataupun pembangunan-pembangunan kepada rakyat. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan sekali, sebentar tadi lepas program Satu Malaysia, saya balik rumah mak saya, Batu Satu, datang seorang rakan daripada Gemencih, dia datang menjumpa saya. Dia bawa sijil SPM anaknya. Saya tanya, anak you Chua dapat berapa A? Datuk, anak saya dapat 10 A. Anak you sekolah kat mana? Kuala Lumpur ke, Seremban ke, Johor Bahru ke? Tak, anaknya sekolah kat Gemencih. Maknanya hari ini apa yang ada di bandar, apa yang ada di luar bandar, kualitinya sama. Guru-guru yang mengajar di Kuala Lumpur, guru-guru yang mengajar di Seremban, guru-guru yang mengajar di pekan-pekan besar, sama kualitinya guru yang mengajar di Tampin, guru yang mengajar di Gemencih, guru yang mengajar di Gemas. Betul budak ni belajar, diasuh dengan baik, baiklah keputusannya. Kerana kadang-kadang ramai pihak-pihak, banyak pihak-pihak yang suka menuding jari, katanya, alah sebenarnya tak tahu kalau guru luar bandar tu kualitinya tak berapa baik. Yang guru bapa-bapa semua di Kuala Lumpur, semua untuk orang-orang ternama di Kuala Lumpur, Seremban, Penang dan sebagainya. Tak. Tidak pernah sekali-sekali kerajaan membeza-bezakan dari segi kemudahan pelajaran dan sebagainya untuk rakyat dalam negara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya sebagai rakyat Malaysia, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuan Pengarah tadi, kita perlulah amat bersyukur dengan kerajaan, dengan kestabilan negara yang kita miliki pada hari ini. Contoh yang mudah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam ucapan tadi dia kata, kalau kita gunakan pekerja-pekerja luar negara, pekerja-pekerja asing, kita pantau cara mereka menoreh getah. Sebab ini contoh mudah kejayaan, kemajuan negara. Saya pergi kawasan-kawasan Felda, kita tahu, sedia maklum, bila Felda ditubuhkan, tujuannya untuk memberi supaya orang-orang pada ketika itu boleh bertani secara sistematik. Mereka usahakan sendiri. Tetapi hari ini, realitinya, bila saya pergi kawasan Felda, mereka yang duduk kawasan Felda itu merupakan tauke-tauke. Sebab apa saya rupa tauke-tauke? Saya pergi ada satu kawasan Felda di belah Johor. Dia boleh datang jumpa saya, peneroka itu lebih kurang umur 60 tahun. Dia cakap dengan saya, Datuk, saya sekarang ni pergi kebun seminggu 2 kali je. Saya kata, pasal apa pergi kebun seminggu 2 kali? Saya pergi pun takut badan tak berpeluh. Dia kata, punya action tu. Saya pergi takut badan tak berpeluh. Habis siapa yang urus kebun? Saya ada 2 orang pekerja sekarang ni, pekerja Indonesia yang jaga. Saya pergi tengok kebun ni, dia kata, Datuk, kalau Datuk ada masa tu, dia kata, Datuk cuba jalan, Datuk tengok, Datuk pergi ke Bangladesh. Saya kata, pasal apa pula? Orang situ susah tu, nak tunjukkan dia dah boleh merantau lah, dah boleh jadi melancong. Punya action pelancong ni warga Felda tu. Padahal dulu tujuannya hanya nak cari makan, tapi hari ini dah jadi tauke, dah jadi tuan punya, dan orang bekerja dengannya. Kalau nak bandingkan dengan negara kita dengan negara-negara Asia Tenggara, kita fikir sama-sama. Kita tengok satu-satu negara Asia Tenggara yang ada sama dengan kita, yang lebih kurang sama umur dengan kita. Kita tengok, pertama kita tengok Myanmar. Berapa ramai orang Malaysia yang cari kerja kat Myanmar? Berapa ramai pula orang Myanmar yang datang ke Malaysia nak cari kerja? Sudah pasti lebih orang ramai daripada Myanmar di Malaysia, daripada orang Malaysia pergi ke Myanmar nak cari kerja. Kita tengok orang Vietnam.